بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal untuk sesi ulang kaji kita pada juz yang ke-9 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya? Alhamdulillah sihat Ustaz. Kuning ke orange? Ini orange kekuningan. Oh ya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang mungkin dah habis kelas contohnya pada tengah hari ini ya, ataupun pada sesi ulangan untuk kita sama-sama mengulang kaji juz yang ke-9 ya. Kalau kita mengambil masa setahun untuk menghabiskan 10 juzuk, ulang kaji ini dalam masa beberapa hari sahaja untuk kita mendapat gambaran secara ringkas, mengingat kembali apakah 1-2 poin penting hidayah yang Allah bawakan pada setiap halaman di dalam Al-Quran ini. Pada hari ini kita ingin meneruskan pada juz yang ke-9 pada halaman 162, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Ustaz, macam mana? Dah 9 juzuk ni? Itu Ustaz, maksudnya kita masih berbaki satu juzuk lagi. Juzuk yang ke-10. Dan selepas itu kita masih Lepas lagi itu kita fokus, akan baca satu hari satu juzuk, ayat pilihan. Kita akan ambil gambaran besar setiap juzuk tersebut. 30 juzuk Ustaz. Istimewa Ramadan. Istimewa Ramadan. Subhanallah. Ya, jadi kita akan mula beberapa hari sebelum Ramadan. Masa Ramadan itu kita dah masuk beberapa juzuk. Kita harapkan Ustaz baca sikit. Penonton baca. Maksudnya harapan kita ialah penonton akan menghabiskan juzuk yang kita kongsikan dalam pertemuan kita itu, dan insya-Allah kita akan khatam sama-sama ya. Khatam sama-sama ya. Jadi harapnya kali ini pada tuan-tuan yang mungkin tidak sempat sebelum ini menghatamkan Quran dapat hatamkan, walaupun kita taklah baca 30 juzuk penuh Ustaz ya, tapi ia sebagai permulaan ya. Kalaupun kata kita tak khatam pun tak apa, yang penting ialah kita dapat sedikit gambaran daripada setiap juzuk. Itu akan berlaku nanti, dan pada hari ini kita ingin menyambung kisah daripada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf penuh dengan kisah yang membawa ketauhidan. Mengapa pentingnya tauhid, kesan di dalam kehidupan kita seharian, dan kita sudah pun masuk kepada kisah Nabi Syuaib ya, yang kita ingin baca pada hari ini pada ayat 94 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fatihah Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Amma ba'd. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang saya kasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita terus banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saban hari macam saya pun Ustaz daripada juzuk 7, 8, 9 bersama dengan menuntut ilmu bersama dengan Ustaz Fazrul, dapat baca sama-sama dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Dan insya-Allah hari ini kita nak mulakan sesi ulang kaji kita untuk fasa yang pertama ini, 10 juzuk yang pertama. Hari ini kita berada di halaman 162 dan kita nak baca ayat yang ke-94. Baik. Jadi kita sama-sama baca tuan-tuan dan puan-puan. Permulaan ini dengan bayati insya-Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan kami tidak mengutus seorang Nabi pun kepada sesuatu negeri lalu penduduknya mendustakan Nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendah diri. Ini adalah satu mesej besar kepada kita pada waktu PKP COVID ini saja. Yes, yes. Bila Allah menyatakan wama arsalna min qaryatin min nabi, ya tidak kami utuskan nabi. Nabi sudah selesai, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mesejnya itu, risalahnya itu dihantar. Kalau dah sampai, kalau tidak diberi peringatan, Allah akan berikan apa? Akhadna ahlaha bil ba'sa wad darra, iaitu kesempitan dan juga penderitaan, yang kita yakin bahawa sebenarnya bila Allah bagi ujian COVID-19 ini, tujuannya apa? Adalah la'allahum yadarraun, agar kita rasa lemah dan diperlemahkan. Istilah lemah dan diperlemahkan ini dalam satu hadis Riyadhus Salihin daripada Harisah bin Wahab. Saya bacakan hadis ini daripada Quran Multazam Ustaz, ya. Ustaz, Quran apa guna? Saya sekarang ni saya guna Haramain. Haramain. Ada hadis tak di bawah tu Ustaz? Ada. Ada, ya. Ada setengah tempat ada hadis. Ada tak daripada Harisah bin Wahab kat situ? Harisah bin 162. Wahab. Kat sini tak ada. Tak ada, ya. Sini Okey. dia ada macam khulasah. Khulasah, ya. Jadi kalau Multazam ini daripada Harisah bin Wahab Al-Khuzai daripada Nabi baginda bersabda, mahukah kalian aku beritahu tentang penghuni syurga, iaitu setiap orang yang lemah dan diperlemahkan. Dia mungkin kuat Ustaz, ya, tapi dia rasa yadarraun itu maksudnya dia menyerah diri, merendah diri. Sebagaimana kita nampak sekarang ini, kita akhirnya mengaku sahaja bahawa COVID-19 yang kecil itu pun kita tak dapat kalahkan. Kita merendah diri, itu tujuannya. Tetapi Nabi kata, mahukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka, iaitu setiap orang yang keras hati, bongkak dan sombong. Ya, hadis riwayat Bukhari pada hadis nombor 6071. Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah pada halaman ini Allah membawakan kisah malak, ya, pembesar-pembesar pada zaman Nabi Shu'aib itu. Mereka sombong, dia nak keluarkan Nabi Shu'aib daripada tempatnya kerana mereka merasakan Nabi Shu'aib ni kacau saja. Tapi sebenarnya bila seseorang itu sombong, maka dia jadi ahli neraka dan di atas dunia ini akan kena ba'sa wa darra, ya, dikenakan penderitaan ekonomi, penderitaan kehidupan, kesimpatan kehidupan. Dan kalau kita kena pada zaman ini mesej penting untuk kita, jangan sombong agar kita dapat bersama menjadi ahli syurga. Ini halaman 162. Kita pergi pada halaman 163, pada ayat 96 itu pendoman kepada kita agar terus beriman dan bertakwa. Apatah lagi kita nak masuk bulan Ramadan, kita baca ayat 96. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Alhamdulillah, tadi jika di Al-Quran Ustaz tadi ada hadis di halaman 162, kalau di Al-Quran yang Haramain Ustaz halaman 163 pun ada hadis juga, ada hadis bawah ni. Jadi subhanallah, maksudnya ada Quran-Quran yang ada pada kita yang dapat bantu kita dari segi bacaan, tajwid, waqaf ibtida, dan juga ada selingan ataupun dapatan-dapatan hadis yang boleh kita ambil pengajaran juga, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita nak membaca ayat 96. Menarik ayat ini. Kita baca dulu, lepas ni kita akan ikuti apa tadabbur dia. Kita baca dengan bacaan murattal Hijaz, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Apakah mesej dalam ayat ini? Jika beriman, satu qaryah itu beriman dan bertakwa, pasti Allah akan bukakan pintu barakat. Ya, barakat ini maksudnya Ustaznya sumber rezeki, kebahagiaan, ketenteraman, minas sama'i wal ard, juga daripada bumi. Bumi itu akan dibukakan barakat, maksudnya minyaknya dengan kita stabilnya Ustaz ya. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan, maka Allah kenakan fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka buat itu Allah beri azab, Allah beri kepayahan kepada kehidupan. Ini formula bagaimana kita mendapatkan keberkatan ataupun mendapat kebahagiaan dalam hidup kita. Dan Allah menyatakan pada ayat dalam halaman ini, ada orang yang dia merasakan bahawa dia aman saja Ustaz ya. Pada ayat yang ke-98 tu, aman daripada siksaan Allah. Dia rasa dia nak buat dosa ke, nak kilang arak ke, dia nak berjudi ke, dia nak menipu rasuah ke, dia rasa tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa. Kan? Perasaan itu sebenarnya adalah satu perkara yang amat bahaya sebenarnya. Ya, pasal apa? Pasal yang kita nyata dalam hadis tadi, lemah dan dilemahkan. Ya, bukan orang tu lemah, tetapi dia rasa bahawa hakikat dirinya itu, saya ni hamba Tuhan. Saya perlukan bantuan Tuhan. Saya perlukan kebahagiaan, nak kawal hati anak kita pun tak boleh Ustaz kan. Jadi kita perlukan barakati minas sama kepada rumah kita. Ini yang kita belajar pada halaman 163 dan disambung dengan kisah Nabi Musa pada halaman 164. Kita nak baca ayat yang pendek saja, ayat 119. Peristiwa Nabi Musa bersama dengan ahli sihir. Awal-awalnya mereka rasa yakin mereka menang ya, mereka siap minta lagi kepada Firaun, ada upah tak? Kan, dia dah confident, innalana la ajran pada ayat 113. Tetapi bila mereka memerhati kepada mukjizat, ya, bila mereka berinteraksi dengan mukjizat, tongkat bertukar menjadi ular, ayat 119 menerangkan babak tersebut. Jom kita saksikan. Subhanallah. Saksikan Ustaz ya. Saksikan. Bacakan. Saksikan Okey, baik. babak ini ayat yang ke-119, walau macam mana hebat, kuat ataupun walau macam mana action sekalipun Ustaz, ini jawapannya. Ini jawapannya. 119 kita baca dengan ras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين صدق الله العظيم. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Jadi apa yang berlaku ialah awal-awalnya mereka rasa mereka yang akan menang Ustaz ya, tapi akhirnya mereka itu faghulibu, dikalahkan ya, wanqalabu saghirin ya, mereka bertukar menjadi orang yang kecil ataupun yang tidak diendahkan. Satu, kecil itu dalam konteks Firaun dinampak kecil ya kerajaannya, tetapi lebih daripada itu ahli sihir itu pun merasa kecil ya, sehingga kan mereka pada ayat 120 itu wa ulqiyas saharatu sajidin, subhanallah, ahli sihir itu sujud. Dia merasa kecil bila dia melihat ada kebenaran. Bila kita tengok kebenaran dalam Al-Quran, kita rasa kecil, tidak rasa besar, tidak rasa ego. Pasal itu yang ditunjukkan oleh Firaun. Bila makin ego sampai dia sanggup menyatakan bahawa dia adalah Tuhan. Itu bahayanya ya. Apabila kita ada pangkat, bila kita ada kuasa, bila kita ada sesuatu kejayaan, kita kena ingat bahawa sebenarnya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Disambung pada halaman 165 ini pada ayat 126, Allah menyatakan, dan engkau tidak menyalahkan kami melainkan kerana kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang kepada kami. Dialog siapa ini? Kita baca dahulu Ustaz. Masih lagi kisah Nabi Musa. Subhanallah Ustaz. Kita baca dulu ayat yang ke-126. Kita cuba dengan bacaan sabah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ
ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله العظيم. Dan engkau tidak menyalahkan kami melainkan kerana kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, doanya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim berserah diri kepadamu. Ini adalah doa yang dibaca juga oleh tentera Talut, Ustaz. Ya, minta diberikan kesabaran. Ini ahli sihir. Awalnya ahli sihir, tapi lepas beberapa minit itu, beberapa masa itu sahaja terus saja berdoa dengan doa pejuang seperti tentera Talut, ya. Macam mana boleh ahli sihir jadi begini? Kerana mereka ini asalnya ada ilmu, ya, ada ilmu. Mereka tahu ilmu pada waktu itu, ilmu yang handalnya itu adalah ilmu sihir, ya. Tetapi kerana bila mereka melihat kepada mukjizat, mereka tahu bahawa ini bukannya sihir. Zaman sekarang Ustaz ni, kalau para ahli akademik, orang-orang yang belajar ilmu, kita semua tuan-tuan yang belajar ilmu, bila kita baca Quran, kita akan nampak Quran melangkau daripada ilmu yang kita dah belajar. Itu hakikat yang akan dan sentiasa berlaku. Maka kesannya apa? Bila orang berilmu, dia nampak kebenaran yang lebih mantap, ya, maka terus dia rasa kerdil dan terus sujud. Itu puncak kepada ilmu. Tetapi kalau makin ada ilmu, makin jadi profesor tapi makin tidak mahu membaca Al-Quran, ya, maksudnya ataupun memandang Quran ini sebagai kecil, itu tandanya ilmunya itu bukan ilmu yang original mendekatkan diri pada Allah. Itu mungkin sekadar informasi, mengumpulkan data-data sahaja untuk dunia. Jadi ini yang berlaku, dan di dalam halaman 165 ini pertembungan di antara ahli sihir dengan Firaun. Maka pada ayat 130 itu, apa yang berlaku pada Firaun, pada kumpulan ataupun ahli keluarganya, geng-geng kuncu-kuncunya, mereka itu diazab bisinin pada ayat 130, wa naqsim minas samarat, iaitu dari segi tumbuh-tumbuhan, ya, dia punya buah-buahan itu kurang Ustaz, ya. Jadi sumber ekonomi terancam sebenarnya, la'allahum yadhakkarun, agar mereka mendapat peringatan. Tapi masalahnya ialah mereka tak ambil peringatan. Dalam ayat yang ke-131 dijelaskan perkara ini. Kita baca bersama. Baik, terima kasih Ustaz. Ayat 131 ini menarik ayat ini, dan ayat ini kalau kita boleh singkap sedikit Ustaz, maksudnya banyak berlaku dalam kehidupan kita. Bila satu yang tak elok, ni dia penyebab ni. Ni sebab saya ikut awak lah ni. Contoh. Tapi bila yang elok je, ni kami yang buat ni. Usaha kami, usaha kita. Jadi Allah peringatkan kita tuan-tuan dan puan-puan dalam ayat yang ke-131. Kita baca dulu dengan bacaan nahwan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 131, kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata ini adalah usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka kata akibat malang ini kepada Nabi Musa dan pengikutnya, ketahuilah sesungguhnya nasib mereka dalam kekuasaan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apakah yang boleh kita belajar? Allah memberi ujian dalam hidup kita pada ayat 130 itu agar kita ambil peringatan, baiki, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cabarannya ialah apa? Ada manusia seperti Ali Fir'aun ini, kuncu-kuncu Fir'aun, dia kalau dapat baik dia kata kami yang buat, yang menyebabkan kemajuan ekonomi kami. Ya. Tetapi bila ada masalah dia menyalahkan orang lain. Dalam kes ini adalah Nabi Musa dan juga Ma'ah, ya, wa Ma'ah itu orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa. Ideanya apa? Suka menyalahkan. Ini adalah sifat siapa? Sifat iblis. Sifat iblis ini kalau yang baik itu saya, kalau teruk saya ni gagal, dia menyalahkan kepada Nabi Adam, malah menyalahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian, yang kita ingin elakkan, kerana apabila kita bertauhid pada Allah, kita tahu bahawa ala innama ta'iruhum indallah, ya, semua ketetapan nasib kita adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tahu, Allah yang menguruskannya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi ramai orang yang tak tahu apa? Tak tahu tauhid. Sehingga kan dia diterjemahkan kepada sombong. Bila baik saya punya, kalau tak baik orang lain punya, ya. Dan ini ciri yang kita ingin elakkan. Kita ingin belajar sesuatu dan ingin kita baiki lagi dalam halaman yang seterusnya, menyambung kisah Nabi Musa, Ustaz, ya. Tak habis lagi kisah Nabi Musa, di mana pertembungan di antara Nabi Musa dengan Firaun satu, tapi dalam masa sama Nabi Musa juga perlu mendidik rakyat pengikutnya. Bukan mudah pasal rakyatnya pun buat perangai, tapi kita akan ikuti balik semula bagaimana sambungan kisah ini. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali semula dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita mendalami kepada juz yang ke-9 pada bahagian yang pertama, dan alhamdulillah kita ingin terus pada ayat 138, Ustaz, ya, menyambung kisah Nabi Musa apabila Allah menyatakan dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bahagian utara daripada Laut Merah, ketika mereka sampai kepada satu kaum yang tetap menyembah berhala. Mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan berhala. Musa menjawab, sesungguhnya kamu orang-orang yang tajhalun, yang bodoh, ya. Ini adalah satu perkara yang penting kita fahami, bagaimana dalam perjuangan Bani Israel ini, ya, Nabi Musa ingin selamatkan Bani Israel daripada ditekan oleh pemerintah yang zalim. Tetapi apakah yang berlaku?
bila dah diselamatkan daripada cabaran itu, mereka minta untuk dijadikan ataupun adakan berhala, ya. Dia tengok orang lain ada berhala asnam, dia pun nak berhala. Padahal sebenarnya hakikatnya ialah tauhid kepada Allah itu yang penting. Maka Nabi Musa menyatakan, innakum qaumun tajhalun, kamu ni memang jahil, yang mengikut perasaan, padahal kita baru sahaja diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perkara yang penting. Jahil dalam konteks ini sebenar dalam konteks Al-Quran bukanlah jahil pasal tak ada master ataupun PhD ataupun ijazah. Tetapi jahil itu bila seseorang itu tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Lagi bahaya, lagi bahaya, ya. Dan inilah mesej ketauhidan yang dibawakan dalam bentuk kisah, ya, yang kita ingin sampaikan pada anak-anak kita, bahawa kisah Nabi Musa, kita tengok saatnya satu sudut ialah Nabi Musa berjuang ini, satu nak menghadapi Firaun, tapi dalam masa sama nak menghadapi kerenah kaumnya. Memang perit, ya, susah, tetapi Allah menegur kepada Nabi Musa bahawa itu adalah perjuangan, ya. Dia kena kembali kepada kaumnya, bukan sekadar duduk diam dalam surau. Istilahnya zaman sekarang lah, kan. Duduk solat baca Quran seorang-seorang, tak payah jumpa orang, yang penting kamu buat amal ibadah. Itu bukan caranya, ya, yang ditunjukkan pada halaman 167. Dan kita nak lihat pada halaman 168, ya, pada ayat yang ke-146, sebagai satu daripada perkara yang penting kita fahami. Kita baca dahulu ayat 146 sebelum kita mendengar tadabbur daripada rakan-rakan kita di online nanti. Kita silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung ulang kaji kita ayat yang ke-146 di halaman 168. Jadi nanti ada satu ayat tu saya akan berhenti pada kalimah bi ghairil haqq. Jadi qaf kat situ, kita waqaf dekat situ, ada sabdu, dan kita waqaf, kita berhenti, dia jadi qalqalah akbar. Sebab huruf qaf merupakan salah satu huruf qalqalah, dan kita berhenti pula pada dia, and then ada sabdu. Jadi lantunan dia paling tinggi. Jadi jom kita praktik insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 146, dan akan aku palingkan daripada tanda-tanda kekuasaanku orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Jika mereka melihat setiap tanda mereka kekuasaan Allah, mereka tetap tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika melihat jalan kesesatan, mereka akan menempuhnya ataupun mengambilnya. Yang demikian adalah kerana mereka mendustakan ayat kami dan mereka selalu leka terhadapnya. Inilah salah satu daripada komentar tentang peristiwa, ya, bukan sekadar kisah Nabi Musa itu yang paling dekat, tetapi kisah-kisah kaum sebelum ini yang perlu kita ambil pelajaran. Apakah tadabbur bagi ayat 146 ini? Kita persilakan pada Puan Hasliza online. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam ayat ini Allah mengingatkan saya supaya sentiasa membenarkan ayat-ayatnya, yakni Al-Quran, dan saya mesti risau dengan amaran Allah yang maha berkuasa untuk memalingkan hati saya daripada jadi orang beriman dan menerima petunjuknya kalau saya sombong dengan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min zalik.
Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Puan Hasiza di online pada ayat 146 Ustaz ya. Yes, Ustaz. Maksudnya kalau ambil di bahagian hujung itu zalika bi annahum kazzabu bi ayatina, kita minta dijauhkan daripada mendustakan ayat Allah dan juga menjadi orang yang lalai ya, mendustakan dan juga lalai. Apa maksudnya? Ialah apabila kita mendustakan, kita rasa bahawa Quran ni tak penting kot kan, ataupun rasa ada perkara lebih penting ya yang perlu diberi perhatian, Quran diabaikan. Itu maksudnya mendustakan, bukan menipu. Menipu tu memang paling tinggilah. Kita tipu kepada orang lain, kata Quran cakap begini-begini tapi tak ada dalam Quran. Itu confirm. Tetapi mendustakan ini juga ialah merasakan perkara itu tidak penting, tidak benar untuk memberi kesan pada hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah wa kanu anha ghafilin, dan lalai. Lalai inilah yang menyebabkan bagi iblis itu ya, bila dia lalai maka habis ya. Dan kita tidak mahu lalai. Pasal apa? Pasal iblis memang dah berjanji dia akan melalaikan manusia, dia akan menggoda manusia. Tetapi kalau kita selalu kembali kepada rushd ataupun kepada hidayah, macam mana kita nak dapatkan hidayah? Sudah tentunya kembali kepada perkataan Allah untuk memandu kita, maka insya-Allah kita tidak akan ditarik daripada ayati. Nah ya, apa maksud ditarik ataupun dipalingkan? Kita rasa bahawa kebesaran Allah ni macam tak ada apa Ustaz. Ya, itu yang berlaku pada Firaun. Dia rasa bahawa dia dah dapat macam-macam tapi dia nak cakap bahawa dia Tuhan. Betul. Ya, ataupun al-malak, pembesar pada zaman Nabi Shu'aib itu, dia merasakan bahawa kami nak buat apa saja, nak tipu, nak rasuah apa sebagainya, pasal kami lah. Ya, itu pelajaran yang kita belajar daripada halaman 168. Halaman 169 kita nak melihat kepada satu lagi ayat. Ayat 151 ini sambungan kisah Nabi Musa. Tadi komentar masuk balik, kisah Nabi Musa ni panjang Ustaz ya. Selain daripada kisah Nabi Shu'aib, kisah Nabi Musa lagi panjang dalam surah Al-A'raf untuk kita memahami betapa mencabarnya perjuangan Nabi Musa, juga untuk kita sama-sama ikuti. Kita lihat kepada ayat 151, bagaimana bila Nabi Musa dah balik ya, berjumpa Allah, dia tengok dia punya kaumnya sembah berhala ataupun lembu emas ya. Jadi dia marah sangat kepada kaumnya, marah sangat pada abang dia ya, Nabi Harun. Apa yang dia buat, dia tarik dia punya janggut. Okey. Dan itu marah sangatlah tu kan. Kalau tarik rambut tu satu hal, ni tarik janggut. Apakah yang didoakan oleh Nabi Musa ketika dah berlaku peristiwa tersebut? Ayat 151. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita baca sekarang tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-151. Benar ya, panjang sekali penerangan ataupun ayat-ayat yang terdapat menyentuh tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini satu motivasi sebenarnya pada kita. Kita taklah ujian sebesar sehebat Nabi Allah Musa, sikit saja. Betul. Tak apalah. Terus nyenggang terus. Jangan. Tak boleh. Tak boleh ya, subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom kita baca ayat 151. Kita cuba bacaan dengan taranum sabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 151, dia Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang daripada semua penyayang ya. Wa anta arhamur rahimin. Apakah doa Nabi Musa?
rabbighfirli. Beliau berdoa untuk dirinya dahulu. Walaupun tahu bahawa sebenarnya ada kesilapan di peringkat Nabi Harun ataupun pengikut-pengikutnya, tetapi Nabi Musa mula berdoa istighfar untuk dirinya dahulu. Pasal apa? Pasal poinnya, bila kita melihat segala cabaran dalam hidup kita, kita jangan salahkan orang lain dahulu, Ustaz ya. Salahkan orang lain dahulu itu maksudnya mengambil teknologi iblis. Tetapi kita mengaku dahulu, kemudian kita minta keampunan untuk saudara kita, ini abang kepada Nabi Musa, wa adkhilna fi rahmatik, ya, iaitu masukkanlah kami di dalam rahmatmu, wa anta arhamur rahimin. Mari kita tengok apakah tadabbur tambahan daripada Puan Farisha Irwayu online. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini adalah doa Nabi Musa alaihi salam yang saya dan kita semua mahu amalkan bersama. Doa ini adalah petunjuk kepada saya untuk memohon keampunan dan rahmat buat diri saya dan saudara saya. Sesungguhnya saya jelas Allah Maha mengasihani daripada sekalian mengasihani. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Puan Farisha Irwayu, ya, sebentar tadi Ustaz berkongsi bahawa kita mohon keampunan dan mohon rahmat. Keampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Mengapa perlukan keampunan? Kerana kita banyak kesilapan. Dalam masa yang sama kita perlukan rahmat. Kalau katakan Allah benci kat kita, Ustaz ya, dia mudah ceritanya dalam keluarga kita balik ke rumah, ya Ustaz ya, pasal lambat balik daripada Quran time kan. Anak senyap je kan, tak suka abah contohnya kan, Kata, kita pun abah kata abah ambil tengah hari sekolah. Kata abah ambil tengah hari contohnya, lambat 10 minit contohnya kan, anak dah senyap. Jadi itu baru Allah di kalangan ahli keluarga, ya, apatah lagi kalau Allah benci kepada Allah kita, ya, ataupun mengabaikan kita kerana kita buat perangai, ya, kerana berbuat kesilapan. Jadi kita mohon Allah ampunkan dan sayang. Maksudnya kalau anak tu abah minta maaf, ya, abah akan boleh tak sayang abah balik semula, contohnya kan. Okey, jadi perkara-perkara begini adalah sebagai satu panduan kepada kita yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Pasal Nabi Musa ini menghadapi pelbagai sudut cabaran, Ustaz ya, daripada orang yang diseru Firaun dan juga Haman, Qarun dan sebagainya, tapi dalam masa sama adalah kepada pengikut yang dia cuba selamatkan. Sepatutnya kalau boleh setialah dengan Nabi Musa kan, tapi mereka buat perangai. Tapi itu bukan alasan untuk Nabi Musa untuk berhenti. Bagi ibu ayah pemimpin, ya, kadang-kadang kita ada urusan di luar rumah, dalam masa sama dalam rumah jangan berhenti seperti Nabi Musa yang terus menyampaikan pedoman ilahi. Jadi kita teruskan pada halaman 170. Di kali ini kita melihat kepada ayat ke-159, Ustaz. Ya. Boleh kita baca sikit, masih lagi ada kaitan dengan Nabi Musa. Masya-Allah. Baik, kita baca sekarang tuan-tuan dan puan ayat 159 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini adalah maksudnya, dan di antara kaum Musa itu ada satu umat yang memberi petunjuk, ya, yahduna bil haqq, dengan kebenaran, ya, dengan kebenaran, dengan panduan daripada wahyu. Dan dengan itu pula mereka berlaku adil dalam menjalankan keadilan. Jadi walaupun ada perangai umat Nabi Musa, Bani Israel, Ustaz ya, perangai macam-macam, ya, buat apa, dah bagi buat berhala daripada emas, ya, kemudian minta apa lagi, minta berhala pula bila dah selamat daripada laut merah tersebut. Jadi bila semua perangai ini dibuat, mungkin menyebabkan panas juga, ya, pada hati pada Nabi Musa. Tetapi Allah mengingatkan, wa min qaumi Musa, sebahagian daripada kaum Musa itu yahduna bil haqq, ya, mereka berpegang dengan hidayah dan juga mereka memberi petunjuk, menjelaskan petunjuk kepada kebenaran. Allah memberi highlight perkara ini agar apa? Agar Nabi Musa sedar bahawa ada orang yang ingin ikut kepada hidayah. Kepada kita, ya, kadang-kadang kita cakap mungkin 100 orang tak berapa beri perhatian ke apa ke, tetapi paling kurang mungkin 1 atau 2 ataupun 3 yang akan mengikut pada hidayah.
ketentuan ini daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebagai pembakar semangat kepada kita yang ingin membawa mesej ketauhidan kebaikan di tempat kerja, di dalam rumah, teruskan menyampaikan walaupun ada pelbagai perangai yang ada, jangan putus asa. Pasal bukanlah namanya syurga kecuali apabila dah melalui segala cabaran, Ustaz, ya. Dan kita tahu dan kita mohon Allah kuatkan kita. Disambung pada halaman 171 pada ayat 161 itu sebagai satu lagi pedoman, ya, pedoman bila Allah mengangkat istilahnya al-muhsinin, orang yang berbuat baik. Siapa? Kita baca ayat 161. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak baca sekarang tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat yang di pertengahan halaman 171 iaitu ayat 161, agak panjang ayat dia. Jadi mari kita lihat Quran yang saya gunakan ni, Multazam ini, dia ada panduan waqaf dan juga ibtida yang warna hijau dan merah tu. Jadi kita pandukan panduan itu insya-Allah untuk kita berhenti dan kita ibtidak balik dekat mana bacaan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haythu syi'tum وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 161 ini menyambung kisah Nabi Musa yang telah pun diberikan, ya, kami membahagikan mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Ini pada ayat 160 berkaitan dengan Bani Israel. Maka mereka ini 12 kumpulan ini berarak dan menuju kepada Baitul Maqdis. Allah kata pada ayat 161, dan ingatlah ketika dikatakan pada mereka Bani Israel, duduklah di negeri ini Baitul Maqdis dan makanlah daripada hasil buminya di mana saja yang kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami daripada dosa-dosa kami dan masukkanlah pintu gerbangnya sambil membongkok, nescaya kami ampunkan kesalahan-kesalahanmu, kelak akan kami tambah pahala kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi mereka nak menang, Ustaz, ya. Mereka nak masuk ke Baitul Maqdis daripada Mesir itu sebagai satu lambang kemenangan dan diingatkan untuk hittah. Hittah ini maksudnya lebih kurang macam istighfar lah, ya, untuk mohon keampunan selalu. Kita pun kalau katakan Nabi ketika Fathu Mekah diingatkan untuk tasbih, tahmid dan juga istighfar, ya. Nanti Allah akan beri lagi ganjaran kepada orang yang buat baik bila mana dia menuju kemenangan, dia masih lagi mengaku merendah diri. Tapi cabarannya ialah apa yang bersambung lagi dalam kisah ini ialah mereka tak nak, mereka main-mainkan lagi Nabi Musa, buat perangai lagi. Kesannya ialah apa? Kesannya mereka ini tak dapat kemenangan, Ustaz. Allah bagi mereka pusing, ya, tak dapat kemenangan. Dan inilah yang kita belajar sekali lagi, iaitu merendah diri, jangan lalai dan selalu jangan mendustakan ayat Allah. Memohon keampunan itu penting sebagai lambang untuk kita elakkan diri kita daripada lalai dalam kehidupan. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala 10 halaman kita dalami ini sebagai pelajaran untuk kita bersama Ustaz Tarmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Kami memohon ke hadratmu ya Allah
agar ilmu-ilmu yang kami dapati, ilmu-ilmu yang kami miliki, ilmu-ilmu yang kami pelajari makin mendekatkan kami kepadamu ya Allah, bukan menjauhkan kami ya Allah, bukan menyebabkan kami sombong dan angkuh ya Allah, akan tetapi menjadikan kami ini hamba-hambamu yang senantiasa berasa kerdil di hadapanmu ya Allah. Tiada yang kami miliki ya Allah, semuanya milikmu ya Allah. Wahai Tuhan yang maha berkuasa, wahai Tuhan yang maha memiliki, wahai Tuhan yang maha memberi, kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah, agar kami tidak mudah lalai dalam kehidupan kami ya Rahman. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita bersama dengan rakan-rakan kita di online. Saya ucapkan terima kasih dan juga pada tuan-tuan yang mengikuti pada hari ini. Kita ingin sentiasa menjadi individu yang tidak lalai ya, ghaflah, dan inilah yang kita belajar daripada surah Al-A'raf sehingga halaman 171 ini. Kita akan bersambung lagi dan kita ingin sebarkan kesedaran tidak lalai ini dalam kempen tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang bersama, tuan-tuan boleh sama-sama memastikan apa yang kita belajar ini, tuan-tuan share, kongsikan, sebarkan. Mungkin tuan-tuan boleh juga ya buat placard ke bookmark ke ya tentang Quran Time bagi pada kawan-kawan yang tak tahu lagi dekat masjid-masjid yang akan berterawih nanti. Moga-moga dapat lebih banyak lagi insan yang diubat dengan ubat kelalaian daripada Al-Quran ini sendiri. Kita bertemu kembali dalam jam 5, 10 dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas untuk terus mendoakan tuan-tuan. Jangan lalai agar kita terus sampai menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Time, baca faham amal.